Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, kita berjumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani tahun 2 dinamik bersama cikgu. Hari ini 21 Jun 2021. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita minggu lepas, iaitu mari sejukkan badan. Okay, ini adalah standard kandungan hari ini dan juga standard pembelajaran kita hari ini. Okay, objektif kita hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan kepentingan aktiviti menyejukkan badan. Okay, hari ini kita akan fokus buku teks muka surat 55 di bawah tajuk Mari Sejukkan Badan. Okay, kalau pelajar masih ingat, minggu lepas kita belajar tentang aktiviti memanaskan badan. Okay, kenapa kita panaskan badan? Okay, ada sebab dia kan. Okay, kalau pelajar masih ingat, aktiviti memanaskan badan merupakan perkara pertama yang kita kena buat sebelum kita hendak bersukan. Dan hari ini kita hendak belajar tentang perkara yang terakhir yang kita kena buat, iaitu sejukkan badan. Okey, seperti aktiviti memanaskan badan, aktiviti menyejukkan badan juga ada tujuan dia. Kenapa perlu sejukkan badan selepas kita bermain dan selepas kita bersukan. Okey, ini antara tujuan 4 tujuan utama kenapa kita tujuan kita perlu sejukkan badan. Okey, yang pertama sekali adalah untuk menurunkan denyutan nadi ataupun kadar nadi. Okey. Sebelum bermain, okay, kita dah kira kadar nadi kita. Katalah 80. Okey, semasa bermain 100. Okey, jadi selesai bermain kita nak pastikan kita punya kadar nadi tu daripada 100 mungkin turun menjadi 90. Supaya badan kita ni boleh kembali rehat. Okey, jadi itulah maksudnya menurunkan denyutan nadi ataupun kadar nadi. Okey, yang kedua pula meningkatkan flexibility. Okey, dia merujuk kepada kita punya otot lah. Okey, selepas kita penat, letih, jadi otot kita ni dia perlu disejukkan. Kalau kita biar aja lepas bermain kita tak buat regangan sejukkan badan ataupun cooling down, okey, kita punya otot ni mungkin akan kejang. Itu yang kadang-kadang sakit lutut lah, sakit leher semua ada. Okey. Yang ketiga, memulihkan pernafasan. Okey, pernafasan kita kalau bermain memang dia tinggi lah kan. Kita bernafas dengan banyak. Jadi, kita nak pulihkan kembali kita punya pernafasan ke paras yang normal. Okey. Dan yang keempat, menurunkan suhu badan. Okey, macam atas lah, macam nadi juga. Okey. Lepas bermain, kita nak pastikan suhu badan kita ni turun. Okey, barulah kita boleh, badan kita ni boleh kembali rehat. Kalau kita biar selepas bermain kita tak lakukan regangan, jadi risiko kita cedera tu memang tinggilah. Okey ya. Jadi itu adalah 4 tujuan. Okey, kita ulang balik ya. Yang pertama menurunkan denyutan nadi ataupun kadar nadi. Yang kedua meningkatkan flexibility. Yang ketiga memulihkan pernafasan. Yang keempat menurunkan suhu badan. Okey, itu 4 utama. Jadi ingat regangan sejukkan badan perlu dimulakan di bahagian bawah badan. Maksudnya daripada kaki sampai ke atas. Berbeza dengan memanaskan badan daripada atas ke bawah. Okey, ini antara contohlah aktiviti regangan sejukkan badan. Okey, aktiviti regangan ni dia bergantung kepada apa jenis permainan yang kita lakukan. Dia bergantung kepada aktiviti kita. Kalau kita berlari, okey, dia ada regangan yang sesuai untuk aktiviti berlari. Kalau kita ni bermain badminton, bola sepak, dia ada aktiviti regangan yang sesuai untuk sejukkan badan. Okay, jadi ini contoh yang biasalah. Okay, yang pertama regangan regangan triceps. Okey, tengok cara dia buat. Dia siku tu dibekukkan dan dia tarik siku tu. Ini pun kita biasa buat dalam kelas ni.
Yang kedua, regangan latissimus dorsi. Satu tangan di pinggang, satu tangan diangkat ke atas. Okey. Seterusnya, regangan gluteus. Okey, yang ini dibuat sambil duduk, kaki disilangkan dan kita peluk kita punya lutut tu. Dan yang keempat, regangan hamstring. Dia duduk, kita pegang hujung kaki dan kita luruskan kaki. Okey, jadi itu antara 4 aktiviti regangan yang biasa dilakukan oleh inilah mereka yang bersukan. Okey, jadi simple aja. Jadi untuk latihan hari ini, apa yang pelajar kena buat, murid perlu menyalin latihan ini di dalam buku tulis. Ada 5 soalan. Okey, yang pertama, tujuan memanaskan badan ialah untuk meningkatkan, okey, apa dia? Yang kedua, merupakan aktiviti memanaskan badan. Yang ketiga, memanaskan badan juga meningkatkan. Yang keempat, menyejukkan badan mengurangkan pada badan. Dan yang terakhir, jika regangan memanaskan badan dan menyejukkan badan tidak dilakukan, kita mungkin akan mengalami apa dia. Jadi jawapan sudah ada di bawah. Kecederaan, keletihan, keadaan nadi, melompat dan juga suhu badan. Pelajar hanya perlu saling kembali dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai di dalam buku tulis. Okey, ini ada satu pengumuman penting. Okey. Di sini cikgu akan kongsikan satu video. Okey. Video untuk mengisi kehadiran dan menghantar tugasan hanya menggunakan satu link sahaja. Okey. Selepas ini pelajar akan lihat video ini dan tolong berikan perhatian sebab ini adalah panduan yang perlu diikuti dan kita akan gunakan kaedah ini bermula hari ini dan seterusnya. Okey. Kena lihat dengan teliti baru faham. Okey. Okey, jom kita tengok video. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara kepada pelajar bagaimana hendak mengisi kehadiran dan juga menghantar tugasan hanya menggunakan satu link. Kerana minggu hadapan kita akan menggunakan link tersebut untuk pelajar mengisi kehadiran dan juga menghantar tugasan. Okey, jadi seperti biasalah cikgu akan hantar tugasan menggunakan grup WhatsApp. Jadi cikgu akan hantar dan pelajar akan baca arahan dengan teliti sama ada tengok video ke ataupun menjawab kuis. Lepas tu pelajar akan siapkan tugasan. Okey. Selepas selesai siap semua tugasan, barulah pelajar boleh mengisi link kehadiran di bawah ini. Okey, tengok di bawah ni link kehadiran dan penghantaran tugasan. Okey, jadi klik link di sini. Okey, jadi ini adalah portal PDPR yang cikgu buat untuk mengisi kehadiran dan juga menghantar tugasan. Okey, tengok ada 3 ikon. Yang video tu abaikan. Okey. Yang biru itu untuk kelas tahun 2 dinamik, hijau tahun 4 dan oranye itu untuk 5 dinamik. Jadi apa yang pelajar perlu buat hanya klik ikon yang berkaitan. Okey, katalah sekarang ni tahun 2. So tahun 2 akan klik tahun 2 lah warna biru ni. Okey, klik di sini. Okey, jadi dia akan terus pergi ke ini adalah boran untuk mengisi kehadiran. Okey, so ada 2 page ni. Okey, page pertama untuk kehadiran. Okey, tahun 2 PJ. Okey, betul lah. Okey, jadi tulis nama. Nama penuh Nama penuh bukan nama glamour. Bon lah pula. Ali bin Abu. Contoh. Okey, Ali bin Abu. Tarikh dia, okey, tarikh hari ni contoh dia 18. Okey, so tekan next. Okey, ini adalah page yang kedua iaitu untuk penghantaran lembaran kerja ataupun tugasan. Kalau perlu hantar, kita akan guna. Kalau tak perlu, pelajar hanya tekan submit saja. Okey, so sekarang ni katalah pelajar perlu hantar tugasan. Okey, jadi apa yang kena buat? Pelajar tekan dekat add yang ni, yang ikon add file ni, tekan aja. Okey, so kita akan pergi dekat page ini. Lepas tu kita tekan select files from your device. Tekan saja. Okey, so ada 2 action sama ada kita nak menggunakan kamera ataupun file. Okey, langkah pertama cikgu akan tunjuk cara
kalau nak gunakan kamera. Okey, tekan kamera. Okey, kamera ni maksudnya kita akan ambil gambar secara on the spot dan terus upload ke Google Form. Okey, contoh kita nak ambil gambar yang ni lah. Okey, kita ambil, pastikan fokus betul-betul. Kita ambil gambar. Okey, tunggu dia proses. Okey, tekan okey. Okey, dah ada file tu. Okey, katakanlah kita ada dua gambar yang kita nak ambil. Maksudnya ada dua muka surat buku lah contoh dia. Okey, jadi tekan lagi add more file. Kalau kita nak tambah file, tekan je add more file. Tekan kamera. Okey, kita nak ambil gambar ni pula contoh. Okey, tekan yang ni. Okey, pastikan gambar tu tak blur. Terutama kalau macam tulisan tu sebab aku tak boleh baca. Okey, tekan OK. So dah ada dua file. Bila dah OK, ini file yang kita nak hantar, kita tekan upload yang warna biru tu. Uploadkan dia. So dia proses. Okay, dia bergantung kepada kelajuan internet juga. Kalau laju, lajulah dia. Okey, selesai. Lepas itu kita tekan submit. Okey, lepas tu terus dihantar. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, okey, dah selesai. Okey, itulah langkah yang pertama, iaitu kita isi kehadiran dan juga kita hantar tugasan. Okey, kita guna kamera kita. Okey, dah selesai tu, okay, kita boleh back je. Back macam biasa. Back je, tak masalah. Patah lagi sampai dia pergi. Okey, itu langkah pertama. Okey, kita klik lagi link ni. Okey, sekejap, cuba nak clear sikit. Okey, tadi untuk tahun 2 contoh. Okey, katakanlah sekarang ni kita nak hantar tugasan tu. Contoh kalau kita buat live worksheet ke atau apa-apa macam quizy ke. Jadi kita selalu kita akan print screen ataupun kita screenshot gambar tu, kita simpan dekat galeri. Jadi kita nak ambil gambar tu, kita nak hantar. Okey, cara dia, okey, kita ambil tahun 4 pula contoh dia. Okey, macam biasa dia akan bawa ke borang kehadiran dulu. Okey, jadi pada isi pastikan betul lah, subjek betul. Okey, BM tompak, okey betul. Isi nama macam biasa, nama apa, nama kopi bin apa, kopi bin Ali, tarikh. Okey, set. Okey, tekan next. Okey, kita tekan add file kalau nak ambil. Okey, macam biasa tekan select files for your device. Okey, sekarang ni kita nak tekan files yang sebelah kanan. Okey, tekan files. Okey, so dia akan pergi dekat kita punya file manager dekat telefon kita ni. Jadi pilihlah mana yang kita nak, ataupun kita boleh klik di sini yang sebelah kiri atas tu, yang 3 bukan 3 titik ya, yang sebelah kiri ni. Okey, klik, kita pilihlah di mana lokasi dia. Okey, gallery. Okey, gallery. So dia masuk kat kita punya gallery, kita cari screenshot. Okey, so klik dekat sini. Gambar tu bergantunglah kita simpan dekat mana. Kalau saya dekat sini screenshot. Okey, contoh macam ni. Okey, ambil yang ni. Okey, 10/10. Okey, klik je. Okey, terus dia masuk ke sini. Jadi kalau dah okey, tekan upload. Okey, dan kita boleh submit. Kalau ada lagi, tekan lagi add file. Kalau ada lagi lah. Okey, select file from your device. Files lagi sekali. Okey, kalau file tu memang sudah ada dekat sini, jadi kita boleh klik saja. Kalau tak ada, kita boleh carilah dekat sini. Dekat recent ni, dekat gallery ni, yang gallery ni. Carilah. Dekat ni ke dekat. Okey, so katakanlah yang ni pula contoh. So dah ada. Okey. Kalau kita nak padam, tekan pangkah je. Okey, maksudnya kita dah buang tu. Okey, so kita ambil lagi sekali. Okey, yang ni dia kita kena tunjuk banyak kali lah, senang. Okey, kita ambil je dekat mana nak ambil gambar. Okey, gallery, screenshot, ambil gambar. Okey, so tekan upload. Okey, jadi sudah selesai. So ada dua gambar lah.
Telah ada 2 gambar. Okay, jadi bila dah selesai, kita dah confirm, okay, ini file dia yang kita nak hantar, kita tekan submit. Okey, selesai. Jadi itu sajalah cara langkah yang kita perlu buat untuk menghantar tugasan hanya menggunakan satu link saja. Jadi inilah link dia yang kita akan gunakan. Satu link ni dia akan boleh akses 3 kelas secara serentak. Okay, Alhamdulillah. Cikgu harap pelajar faham tentang video yang baru kita lihat tadi. Bagaimana cara nak mengisi kehadiran dan bagaimana cara hendak menghantar tugasan kalau ada tugasan lah. Kalau tak ada tugasan, tak perlu hantar. Hanya isi kehadiran, submit saja. Okey, jadi Alhamdulillah sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cikgu doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat selalu. Okey, Assalamualaikum.